واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengekalkan iman dan Islam dalam diri kita, masih lagi menempatkan kita di tempat yang mulia, iaitu salah satu tempat yang mana diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumah Allah, adalah masjid-masjid. Dan alhamdulillah kita masih lagi dijemput oleh Allah untuk hadir dalam majlis ilmu yang mana kita semua sudah maklum tentang kewajipan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana selagi mana kita ni dipanggil hamba Allah, selagi mana kita digelar sebagai mukallaf, wajib ke atas kita mengikut segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kita muka surat 153 dah. Hukum orang masbuk yang ghairah membaca yang sunat, situ. Ya. Okey. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, hukum orang masbuk yang ghairah membaca yang sunat. Ghairah ni gemar. Dan bahasa kita ke apa? Gairah lah dah. Gairah lah. Gairah ni maknanya berahi, suka baca hak perkara yang sunat. Dan telah diselayankan pada kitab Tuhfah, telah disalinkan pada kitab Tuhfah daripada kebanyakan ulama. Orang yang masbuk yang ghairah membaca zikir yang sunat apabila imamnya rakaat tidak diharuskan membaca Fatihah mengikut kadar yang luput disebabkan membaca yang sunat itu, tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rakaat. Menurutnya inilah yang dipilih, tetapi perhimpunan yakni ijma' ulama mentakhirkan lebih cenderung yakni murajah kepadanya, dan mereka memanjangkannya dengan mengambil dalil istidlal dengannya. Dan sesungguhnya percakapan dua syekh yang menghukumkannya hingga akhir apa yang ada padanya sebenarnya adalah percakapan Syekh Ibn Hajar, seolah-olah ia pergi balik taraddud antara percakapan ini tidak dimestikan membaca Fatihah dengan kadar yang luput, dengan percakapan Syekhul Islam tidak dimestikan mufaraqah, dan di antara percakapan yang terdahulu dimestikan niat mufaraqah. Daripada kitab Minhajul Qawim, dan ia lebih cenderung kepadanya. Okey. Ni masalah dia kata bagi orang hak mendahulukan benda sunat daripada wajib. Apabila ti'mai rakaat, lagu mana keadaan dia sebelum ni kita baca dah. Cuma sini dia nak kemah lagi. Dia kata ada dua pandangan. Pandangan yang pertama itu kena mufaraqah,
Dan pandangan yang kedua itu wajib rokok. Jadi sini kalau kita belajar secara teliti, orang panggil secara detail, kita nak ikut hak mana? Kita ikut pandangan kebanyakan orang awam ni pakai hak mana? Pakai hak mufarakah ke pakai hak rokok? Pakai hak rokok. Bila kebanyakan orang awam pakai hak rokok, kita sepakat juga lebih baik pakai hak rokok supaya tidak keliru. Bagi orang hak belajar tak ada masalah. Dah. Orang belajar dia tak ada masalah, nak rokok boleh, nak mufarakah boleh. Sebab dia orang yang belajar. Masalah orang hak tak ngaji, orang hak tak belajar. Nak pakai hak mana? Sudah itu aku dengar kata mufarakah. Oh ni kata rokok pula. Hak mana so ni yang pening. Nah, jadi dalam keadaan tersebut lebih baik kita pegang hak umum. Dan pegang hak umum maknanya orang awal ni biasa ambil hak mana? Orang awal biasa ambil hak rokok. Nah, bila biasa orang awal ambil hak rokok, kita sebagai orang awam cenderung kepada hak rokok lebih baik daripada mufarakah. Ini perselisihan dari ulama di antara Ibn Hajar dan Syekhul Islam. Syekhul Islam bernama Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa dia ni? Dia pun guru kepada Imam Ibn Hajar. Dah. Benarnya kadang-kadang kita ni orang awam, dia duk mikir dak Ibn Hajar ni siapa? Zakaria Ansari ni siapa? Imam Ramli ni siapa? Dia hanya tahu kita ni bermazhab Syafi'i. Dah, orang awam. Dia hanya tahu bermazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa ulama pula. Dan dalam mazhab Syafi'i dia ada pecahan daripada mazhab Imam Syafi'i yang beristihad pula. Bukan kata sampai Imam Syafi'i kena pegang hak Imam Syafi'i 100% dak. Bila sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada ulama-ulama, sampailah kepada ulama mutaakhirin, situ hak asal ambil hak Imam Syafi'i. Dia ulama ni dia akan berlaku perselisihan ulama apabila ulama-ulama sebelum tu ada khilaf. Seperti mana Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Jika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ada khilaf, ada bahas masalah, yang mana masalah tu kata A, orang ni kata B, dan ulama selepas tu pun ada bahas juga masalah tersebut. Jarang sangat apabila Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu sepakat, lepas ulama selepas tu tak ada pun khilaf, dia akan sepakat juga. Jarang sangat berlaku khilaf apabila ulama kedua itu sepakat. Jarang, terlalu jarang. Maknanya sini dia hanya menyebut kita ni lebih cenderung kepada hak mana. Maknanya kita sebagai orang awam ambil hak orang ramai-ramai pegang hak mana? Iaitu hak rokok. Nah, lebih-lebih lagi orang hak baru nak mengaji, orang baru nak belajar, ataupun orang baru nak lekat semaya, dah macam-macam. Nak orang hak baru mari semaya. Nah, dia semaya lama dah. Biasa semaya seorang diri ni betul sama. Dah, bila dia mari semaya contoh, dia tak rajin mari jemaah. Dia mari jemaah, dia lepas dengan tu imam rakaat. Jadi dia rakaat yang kedua. Kadang-kadang dia tak rajin ke semaya jemaah. Dia ikut seikut-ikutnya. Tu imam wisalah, dia pun wisalah tak. Kata bapa masjid ini maya 3. Tak, dia salahkan masjid. Bapa masjid ini maya 3 rakaat. Padahal kita ni tidak tahu. Memang kebanyakan apabila kita tidak belajar, banyak benda hak kita tidak tahu. Sebab tu kita kena belajar dah. Lebih-lebih lagi bab sembahyang. Yang mana bab sembahyang ni Allah Taala kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan munkar. Tuhan kata sembahyang ni akan mencegah daripada perkara keji dan munkar. Orang sembahyang dia tak akan curi, orang sembahyang dia tak akan nipu, orang sembahyang ni dia akan molek, orang sembahyang dia akan juru.
Ni Tuhan janji, ni Tuhan sebut. Sebab Allah Ta'ala tak akan mungkiri janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Lah ni kebanyakan kita yang berlaku semaya tapi curi ada. Sebab apa? Kerana semaya dia tak jaga. Lah ni kita dikategorikan orang hak jaga semaya ke orang yang mendirikan semaya. Kita ni kelas kita ni. Kita orang hak mendirikan semaya ke orang hak jaga semaya? Kita ni orang hak mendirikan semaya ke hak jaga semaya? Dia kata kau jaga dah semaya. Tak jaga. Jaga ni bermakna Allahu Akbar tu tak ada benda lain hak masuk dalam kepala, tak ada. Kecuali Allah. Itu jaga semaya. Kita lah ni hanya mendirikan solat. Bukan kita jaga solat. Serupa orang lah. Pera lembu dengan jaga lembu serupa ke tak? Pera dengan jaga serupa tak? Tak serupa. Ada orang pera sepera-peranya. Pera sungguh. Pera lagu mana? Pera ikut dia lepas-lepas. Dah, tangan rajin baru pergi ambak. Baru masuk dalam gut. Tu pera. Tapi hak jaga ni dah. Hak jaga ni dia jaga sungguh. Dia letak dalam gut. Dah, masuk tanaman orang dia cepat-cepat pergi rayak ke tuan dia minta maaf. Dah. Apabila masuk tempat-tempat hak hak makanan orang ni cepat-cepat dia ambak cukup makan, maknanya hak tu dia jaga. Serupa kita kita lah ni kelas hak jaga semaya ke kelas orang hak mendirikan semaya. Takkan Tuhan nak nipu. Dia kata orang hak jaga semaya ni akan mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Ada orang tu dia tak semaya tapi juru. Tak semaya tapi juru. Ada tak? Tak semaya tapi juru. Ada? Ada. Tak semaya tu jahat dah. Tak semaya tu jahat dah. Nak juru lagu mana? Dia kata dia tu tak ada perangai, cuma tak semaya je. Berat tu. Sebab tu sehingga dalam bab semaya ni apabila seseorang tu contoh nak buat natu dia kena tanya bab semaya. Tempat kita biasa dah. Kalau orang nak mari minta anak puai, anak dara kita ni, kita tanya bab kerja ke bab semaya? Bab ke apa? Bab kerja. Tanya dak bab maya. Nak tanya dah mari nak minta anak pakcik ni rukun semaya ada berapa? Agak-agak. Kalau semaya dia tak boleh nak jaga, lagu mana dia nak jaga anak kita? Semaya tu nak jaga dah. Batu haram apabila seseorang itu menerima orang yang tidak solat sebagai menantu dia haram. Walaupun nikah tu sah, tapi perbuatan tersebut seolah-olah dia redha. Bila dia reda, dia termasuk dalam golongan orang yang diharamkan juga. Sebab orang tak semaya ni dia sebut di dalam kitab Safinatun Najah, dia kata babul ghairu muhtaram, iaitu bab yang tidak boleh kita hormati. Benda yang kita tidak boleh hormati, salah satunya orang yang meninggalkan salat. Dia tergolong dalam golongan yang pertama az-zani muhsan, penzina yang sudah berkahwin. Yang kedua murtad. Yang ketiga khinzir. Yang keempat kalbun ukur. Yang kelima iaitu tarkus salah, orang yang meninggalkan salat. Lima jenis ni kita tidak boleh hormati dan tidak boleh hormat. Sehingga kalau tak ada air sekalipun, kalau kita nak beri air hukumnya haram, tidak boleh, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Ini bagi orang yang meninggalkan solat. Agak-agak tempat kita ni lagu mana bab semaya ni, jaga ke tak? Jaga tak bab semaya? Tak jaga. Sebab itulah kalun dia sebut dalam kitab Sirus Salikin, dia kata
Kematian orang yang meninggalkan solat, apabila dia nak mati, Allah Ta'ala bagi dia dahaga sedahaga-dahaganya. Kata ulama, walaupun minum air sebanyak laut sekalipun, tak akan hilang dahaga tersebut. Dah tahu lagu mana? Dah. Dahaga tu setara mana? Wallahu a'lam. Kalau minum air banyak laut tak hilang lagi dahaga tu, dah tahu dahaga setara mana. Hak ni kematian su'ul khatimah, kematian yang buruk bagi orang yang meninggalkan solat. Nah, kita lah ni kerja sikit penat dah, duk menoreh, duk nyaku gapo ai, kering tekok ke cari air lalu. Bela berhenti kejap. Dah, duduk nyaku panas berhenti cari air dulu baru boleh sambung. Tapi bagi orang yang meninggalkan solat, dia tak ada kata gapo satu. Kerana dia terlalu dahaga, akal dia tu hilang. Dia terlalu dahaga kerana memikirkan dahaga tersebut, akal jadi tidak warah. Akal jadi tidak warah. Tak warah ni gila. Nak mati tu dalam keadaan terlalu dahaga, dan siapa otak jadi tak tu. Ada orang suruh mengucap dah, ajar kalimah syahadah pun masih lagi sebut air. Bila orang nazak minum air ni banyak ke sikit? Orang nazak minum air banyak ke sikit? Dah tahu. Nah, ada hak minum 2 titik tak sui, kehek balik. Ada hak minum banyak tak berhenti, ada belaka tu buat ni. Dan salah satunya kata dalam kitab Sirrus Salikin ialah orang yang meninggalkan solat. Sebab itulah dalam bab sembahyang ni kita kena buat sebaik-baiknya. Kerana sembahyang itu akan menerajui hidup kita. Perangai kita molek kerana kita jaga sembahyang. Perangai kita tak molek kerana kita tak jaga sembahyang. Jaga sembahyang ni bermakna kita start daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, hati kita tertakluk kepada Allah. Hati kita ni tertakluk kepada Allah, menghadirkan diri kita kepada Allah, khusyuk dalam sembahyang, tadabbur dalam sembahyang, tafakkur dalam sembahyang, start daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, barulah sembahyang kita comel. Bila sembahyang kita comel, kehidupan kita pun comel juga. Kalau sembahyang kita tak comel, kehidupan kita pun takkan jadi comel. Ramai dan masyarakat kita hari ni dan kita sendiri hari ni, maknanya semaya pun semaya sekadar semaya. Lah ni kita semaya kerana apa? Kerana cinta kepada Allah, ataupun kita semaya kerana terpaksa. Lah ni kita semaya kerana kita ikut perintah Allah, ataupun kerana kita nak mencari redha Allah, ataupun kerana kita cinta kepada Allah. Kita semaya hari ni sebab apa? Dah tahu. Dah. Tu atas diri kita belaka. Lah ni kita semaya ki gapo? Kita belajar ki gapo? Itu kembali atas kita belaka. Kalau kita semaya betul-betul kerana Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semaya aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku kerana Allah. Kalulah gitu, alhamdulillah. Takut tak jadi gitu. Batu kata Nabi SAW, kita ni semaya kita ni ditulis pahala hak mana kita khusyuk. Hak mana kita khusyuk, hak tu jahat tulis. Hak dicatat sebagai pahala. Bayangkan kalau daripada dulu sampai lah ni kita tak pernah khusyuk, agak-agak boleh pahala dok kita ni. Kalau orang semaya pun hak tak boleh pahala dah. Semaya pun tidak boleh pahala. Kalau tak semaya boleh pahala. Lebih-lebih lagi tak. Nah, orang hak semaya pun belum tentu diterima. Tapi atas nama usaha, alhamdulillah. Atas nama ikhtiar, alhamdulillah. Dan nak suruh Allah Ta'ala terima. Minta juga, belajar kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar khusyuk dalam semaya. Allah maja'alna minal khashiin. Ya Allah, jadikanlah aku dalam golongan orang yang khusyuk dalam semaya. Minta sama dengan Allah. Sebab kita takut
di akhirat semaya kita bangkit dalam keadaan gelap. Mari kat kita kata, ya Allah ya Tuhanku, ketika dia hidup dia tidak pernah menjaga aku, dah hari ni aku tak usah jaga dia. Mari semaya bercahaya pula, mari dekat orang yang jaga dia, dia kata, ya Allah masa hidup dia jaga aku, hari ni aku nak jaga dia pula. Dan kita ni agak-agak semaya kita dibangkitkan dalam keadaan bercahaya ataupun dalam keadaan gelap. Agak-agak hak mana kita ni? Wallahu a'lam. Dah tahu hak mana, tapi sekurang-kurangnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala jagalah semaya sebaik-baik mungkin. Dan kerana apa? Kerana kita takut kalau semaya kita tak terima, doa kita pun tak terima. Ada tak benda hak kita berdoa hari ni Tuhan tak terima lagi? Tak boleh kita berdoa lama dah. Tapi siapa hari ni Tuhan tak wiwi? Ada tak? Ha? Ada. Apa dia? Bini dua. No, tu capung dengan takut. Nah, maknanya setiap permintaan kita ni ada benda Tuhan tak wiwi lagi. Kerana apa? Kerana kita sendiri muamalah ataupun perbualan kita dengan Allah dalam solat kita banyak mikir benda lain. Kalau kita fokus kepada suatu percakapan kita akan jaga baik-baik. Batu contoh, orang kecek dalam telefon tak? Orang kecek dalam telefon. Nak orang lelaki. Bila dia fokus suatu benda, kita panggil sekali dia dengar tak? Tak dengar. Tengok cerita, dok TV galik dah duk tengok, mak duk panggil. Dan mak duk panggil tapi tak dengar. 3 kali mak pergi dekat baru kata dengar. Oh, gapo dia mak? Baru gapo dia? Mak panggil tadi lagi. Dah, mak suruh beli bau Dia duk tengok cerita. Fikiran dia duk fokus kepada cerita tersebut. Bila fikiran dia fokus kepada suatu benda, lingon dia jadi kurang atau lelaki. Batu kalau dia kecek dengan orang lain ataupun dia telefon panggil lepas tu dia tanya pula, tanya gapo tadi? Tu orang lelaki. Tak percaya tidak? Dia akan gitu pula. Batu kalau dalam semaya dia akan fokus kepada semaya saja, automatik kehidupan dia boleh berubah. Dah, garanti boleh berubah kehidupan dia. Tapi masalah tak boleh nak fokus dalam semaya. Kita dalam semaya ni ibarat kita dating dengan Tuhan. Tak, kita percakapan kita dengan Tuhan, kita buat dengan Tuhan, kita cakap dengan Tuhan. Maknanya kita dengan Allah. Jangan ambil orang lain Dan jangan letak benda lain dalam hati kita selain daripada Allah. Letaklah Allah dalam semaya, insya-Allah comel. Tadabbur makna semaya. Dan kadang-kadang kita baca surah dalam semaya, kita tadabbur dah makna. Surah dalam semaya kita tadabbur dah mana? Dah. Keluar Allah tak lepas nak tadabbur. Keluar Allah tak lepas. Kadang-kadang Fatihah pun tak lundur lagi. Dan macam mana semaya kita ni nak dekat dengan Allah? Batu Nabi SAW sebut, dia kata doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Orang semaya ni dari segi lughatan, apa makna semaya dari segi lughah? Semaya dari segi bahasa adalah ad-du'a'u. Maknanya doa. Pada kita semaya cukup dah. Tak perlu nak minta go tu, nak minta go ni. Lah ni kita minta lebih. Dah minta go tu dengan Tuhan, minta go ni dengan Tuhan, tapi semaya kita tak jaga. Dia kata tak semaya tapi tak jaga. Gapo kita tak minta dengan Tuhan? Minta belaka. Minta rumah, minta anak, minta bini, minta tok lelaki. Segala benda kita minta dengan Tuhan. Minta kaya. Rajin dak orang minta esok, minta miskin. Ada. Nabi SAW tak sejadi kaya. Tapi kita nak ikut dak Nabi. Nak ikut dak. Bab tu nak ikut Nabi dak. Nabi apabila ditawarkan gapo tak usah belaka. Kalau bab lain boleh ikut dah. Bab miskin ni kita tak boleh give apa. Bab sesak kita tak boleh ni bab apa.
Tak usah jadi sok apa? Ha? Tak tahu dah. Tanya diri sendiri, apa kita takut dengan kemiskinan? Kita dari golongan hamba dan hamba Allah yang Maha Kaya, kita takut dengan kemiskinan kita. Jangan takut. Batu kita takut adalah takut yang paling tinggi itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dan dikata penyempurnaan masalah. Syak adakah ia orang muafiq ataupun masbuk? Dia syak, dia ni masbuk ke muafiq? Nah, jika berlaku syak adakah ia orang muafiq atau masbuk? Dalam kitab Tuhfah mencadangkan supaya dia berihtiyat, maka dia hendaklah tidak mengikut takhalluf imamnya kerana hendak menyempurnakan bacaan Fatihah tetapi tidak dapat rakaatnya. Demikian juga yang dipegang oleh Syekhul Islam. Dan jika tidak dapat disempurnakan Fatihahnya hingga imam itu turun sujud, maka ketika itu hendaklah ia meniatkan mufarakah. Jika tidak, maka batalah sembahyangnya. Perbandingan seperti apa yang telah dibincangkan. Manakala yang dipegang oleh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli, ia diberi hukum seperti orang muafiq. Hendaklah ia melakukan menurut tertib sembahyang dirinya, dan ia akan mendapat rakaatnya selagi imam tidak berlalu melebihi 3 rukun yang panjang. Dengan pendapat ini juga difatwakan oleh Syekh Syihabur Ramli, dan pendapat dalam kitab Imdad nyata cenderung kepadanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang lebih mengetahui. Ini juga masalah khilaf ulama. Nah, apabila seorang ni dia syak, dia muafiq ke dia masbuk, dia muafiq ke dia masbuk, maknanya lah ni dia tak reti nak hukum atas diri dia. Imam rakaat dah, imam rakaat dah, jadi dia ni nak kata masbuk serupa lama, nak kata muafiq serupa tak lama mana. Duk main gitu. Bila duk main gitu tu imam rakaat dah. Apabila tu imam rakaat, situ dia kena, kata Imam Ibn Hajar, dia kena perhabis Fatihah tersebut. Dan kata Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, dia kata dia diberi maaf hingga 3 rukun yang panjang. Dia diberi maaf 3 rukun yang panjang. Maknanya kalau dia rakaat lalu tidak sah. Dah. Tapi sini dia kata tengok ulama. Hak hakikatnya dia kata, hak hakikat, hak sebenar-benarnya, hak lebih tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kemungkinan besar kerana tidak berlaku pada zaman Nabi benda ni. Dan Nabi tidak pernah beritahu. Bila Nabi beritahu, bila Nabi raya ada dalil. Bila Nabi raya ada nas. Bila Nabi raya ada sandaran. Lah ni tak ada. Bila tak ada, dia pakai ijtihad. Bila pakai ijtihad, ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, dah mana sah betul? Semuanya betul belaka. Hak hakikat kebenaran kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana kita tidak hidup pada zaman itu. Zaman itu zaman cari nak selesai masalah semaya kita. Lagu mana cara semaya tu? Zaman itu. Zaman kita lah ni bukan nak selesai masalah dah. Zaman kita nak belajar secara betul pula. Dulu nak tahu hak mana betul ni pening kepala ni. Ulama-ulama tulis masalah bukan kata aku rasa gini kot dah. Mungkin gini dah. Dia pakai ijtihad. Dan seperti mana pengarang kitab Bahrul Mazhab, dia ni setiap masalah nak tahu masalah dia ni betul ataupun tidak, sehingga setiap masalah dia akan semaya sunat 2 rakaat. Semaya sunat 2 rakaat baru tulis masalah. Esok pula semaya sunat 2 rakaat baru tulis masalah. Kita hari ni tak semaya pun tak usah ngaji lagi. Maknanya kita mari hak siap dah ni. Ambil belajar mudah dah. Mudah. Cuma kita pegang yang mana yang lebih muktamad bagi
orang awam. Itu hak pendapat yang terbaik. Sebab hak hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Serupa kita kata bab niat sembahyang. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Musmaya seperti mana mu tengok aku sembahyang. Nabi sebut dalam hadis yang lain innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Jadi situ ada kedok hadis Nabi kata niat zuhur lagu ni. Usalli farda zuhri ada tak? Tak ada. Ada kedok hadis Nabi kata usalli fardal asri ada kedok? Tak ada. Dan siapa buat tu? Yang meletakkan syarat tersebut adalah ulama. Nabi ajar, Nabi waktu beristaka. Bila Nabi waktu beristaka, dan kedok ulama pula untuk memahami hadis tersebut. Sebab tu Nabi kata ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Bukan kata menteri, bukan kata YB, bukan datuk. Nabi kata ulama. Bila kata ulama, sebab tu benda masalah-masalah yang tidak berlaku pada zaman Nabi, yang tidak ada pada zaman Nabi, kita wajib pegang kepada ulama-ulama. Dah nak pergi zaman Nabi lagi mana? Tak ada. Dah, memang hadis memang tak ada. Dah, kita duduk di zaman yang penuh dengan fitnah ni, mesti kita pegang kepada ulama-ulama. Kecuali benda tersebut bercanggah dengan sunnah. Bila bercanggah dengan hadis, tu tak boleh nak pergi. Nah, contoh ada ulama dia buat keluar fatwa ijtihad dia. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah mengharamkan dan istimta' di antara pusat dan lutut bagi perempuan yang mempunyai haid sehingga suci haid dia. Nah, sehingga suci haid dia. Dan Allah Ta'ala melarang meliwat isteri. Allah Ta'ala larang liwat isteri. Nah ni, nak ayat. Jadi ulama-ulama sepakat tidak haram liwat bersetubuh ataupun liwat isteri, jima isteri melalui lubang belakang, haram. Tidak. Dan ada seorang ulama bernama Syekh Daud Az-Zahiri. Dia kata boleh. Dia kata boleh. Walaupun dia seorang ulama yang besar, dalam ijma' ulama bila tak ada Syekh Daud Zahiri tak boleh. Maknanya ijma' itu tak sah. Ijma' ulama itu tidak sah. Tapi pendapat dia ditolak oleh para ulama kerana apa? Kerana bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila jelas dah bercanggah, kita tak boleh ikut. Tapi bila tak ada ataupun masih lagi dalam 50-50, tu kita boleh ikut dan wajib kita ikut. Okey. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi awwala wal akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan wa musalliman ala afdalil makhluqati kullama dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل البيت الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rahmat dan kesejahteraan Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan pujian itu bagi Allah pada awal dan akhirnya, zahir dan batinnya, pemberi rahmat dan kesejahteraan ke atas baik-baik makhluk, pada setiap kali para penzikir menyebutnya, dan pada setiap kali pelupa-pelupa itu lupa menyebutnya, dan juga ke atas ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, isteri-isterinya dan keturunannya yang suci. Maha suci Tuhan engkau, Tuhan yang mempunyai kemuliaan daripada apa yang mereka sifatkan, dan selamat sejahteralah sekalian Rasul dan pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Fakir kepada Allah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani telah selesai menterjemahkan risalah ini pada waktu asar. Nah, kita ni diterjemah selesai pada waktu asar hari Selasa 14 Syawal 1259 Hijrah di negeri Mekah musyarrafah yang dimulakan Allah Ta'ala. Lampiran wallahu a'lam. Maknanya khatam dah kita ni. Nah.
Ni doa ni boleh baca sendiri ni. Ini tak ada apa nak. Minggu depan kena cari kambing saya kau dah. Tak boleh kambing ayah kampung apa dah. Wallahu a'lam. Ada nak tanya tak? Ada? Ada siapa-siapa yang tanya? Soalan? Ada? Okey. Orang yang melambatkan takbiratul ihram dia mari awal. Dan dia mari awal dah, dan dia sebut dalam kitab Allahumma salli ala qaulut tam. Dan dia kata orang yang melambatkan takbiratul ula ataupun takbiratul ihram bersama imam ialah golongan-golongan yang bodoh, golongan-golongan yang rugi, hak taksir kelebihan takbiratul ula. Kerana gapo orang yang menjaga takbiratul ula sebanyak 40 hari berturut-turut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diselamatkan daripada sifat munafik. Yang pertama, wajib hindar daripada sifat munafik. Dan yang kedua, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah, selamat daripada api neraka. Nah, dia mari awal dah saja. Duk mai loleh. Tu imam takbiratul ihram baik kipiah. Duk beki kain, duk tengok telefon. Dia bajet dah tu imam ni kalau lama sokmo ni, dia tak sel lagi. Nah, bila tu imam rakaat dia pun Allahu akbar baru dia takbiratul ihram. Lah ni dia masbuk ke dia muafiq? Dia dihukum sebagai orang yang masbuk, bukan muafiq. Dah berapa tahu hukum muafiq? Kan dia mari awal. Dia mari awal tu imam mai duk main loleh. Lah ni hak loleh tu dalam semaya ke tak semaya lagi? Tak semaya. Bila tak semaya tak boleh nak hukum. Dah. Muafiq masbuk hukum bagi orang semaya ke hukum bagi orang yang tak semaya? Masbuk muafiq ni bagi orang hak semaya. Bila tak masuk lagi dalam semaya, dia kata aku kena perhabis juga Fatihah. Sebab apa? Sebab tadi aku mari aku duk main loleh. Tak semaya lagi. Dah. Bila masuk dalam semaya baru terjadi hukum. Tak masuk lagi dalam semaya tidak jadi hukum. Dia tu imam rakaat dia pun baru takbir Allahu akbar, dia masbuk kau masih dia masbuk. Sebab dia takbir lewat. Tapi dia rugi tidak dapat fadilat takbiratul ihram dan takbiratul ula. Dah. Mana? Ada ya? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna hikmah ta'wil. Allahumma zidna ilman fika. Allahumma alimna ta'wil al-Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyibna qarna bitaqwa jumnal ma'afiyah. Ya Rabbana anta ilahu wa ana abduka jahil wa anta razuqana ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Dan untuk minggu depan tu dah tahu nak baca kitab ke apa? Dah tahu lagi dah. Sini seminggu berapa kali penuh kuliah? Penuh dah tak? Minggu penuh. Malam Jumaat tak ada. Malam Jumaat baca asing pula. Wallah.